Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang mana kita sampai kata hari itu bab yang ke-117, itu berkenaan dengan kita masih lagi kita dah sekali kita masih ambil berkenaan kelebihan surah-surah Al-Quran, dan surah Al-Quran, yang mana kali kita akhir kita ambil kita bincangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana Allah Taala mengangkat yang Quran ni satu kaum dan menjatuhkan satu kaum, dan bahkan terjadi hasad pada dua perkara, iaitu antara dua perkara tersebut adalah seorang lelaki yang diberikan Allah Taala dia Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran membacakan Al-Quran tersebut sepanjang malam dan sepanjang siang, sentiasa dia bersama Al-Quran. Dan ini kita kata sepatutnya berlaku pada kita. Kalau dah pandai baca Quran dan sebagainya, sepatutnya kita sentiasa baca Quran. Bukannya tunggu Ramadan. Tapi lah nak jadi cerita, Allah Ta'ala muliakan Ramadan sebab dia adalah bulan Al-Quran. Maka kita ambil masa pada bulan Ramadan ni baca Quran dengan banyaknya, insya-Allah. Baik, kemudian yang kedua kita ambil adalah berkenaan dengan tajuk kaum yang diangkat. Macam mana kita ambil daripada Nafi' bin Abdul Harith ni, dia dilantik oleh Umar sebagai wali di Mekah, atau gubernur di Mekah. Lalu dia satu lembah Asfan dilantik seorang lelaki, Ibn Abza, Abdurrahman bin Abza, yang dia maula orang bebasan ataupun kira bekas hamba lah kepada Nafi' sendiri. Lalu Umar kata kau ambil dia kata dia tujuan dia ambil lah kerana dia qari Quran, dia alim ilmu faraid. Jadi itu Umar pun cakap, dia kata adapun Nabi kamu telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadh'u bihi akharin. Allah Ta'ala mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum, beberapa orang, dan juga Allah Ta'ala meletakkan, menjatuhkan dengannya beberapa orang. Jadi benda ni yang kita katakan kadang cara Allah Ta'ala jadikan manusia ni mulia atau hina sebenarnya berdasar kepada apa yang aturan diletakkan. Hatta dengan Al-Quran pun boleh berlaku manusia itu dihina dan dimuliakan. Baik. Ini kita masih dalam tajuk berkenaan kelebihan Al-Quran dan tentang fadilat Al-Quran. Mi'ah wa samaniyata asyara wa mi'ah. Samaniyata asyara wa mi'ah. Bab unzila al-Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Bab unzila al-Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Bab unzila al-Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Arba'u mi'ah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Hisham bin Hizam. Sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat al-Furqana ala ghairi ma aqra'uha. Sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat al-Furqana ala ghairi ma aqra'uha. Wa kana Rasulullah SAW aqra'aniha. Wa kana Rasulullah SAW aqra'aniha. Fakitu an a'jala alaihi. Thumma amhaltuhu hatta sarafa. Thumma lababtuhu biridaihi. Faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah inni sami'tu hadha yaqra'u suratul Furqana ala ghairi ma aqra'taniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu
اقرأ اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه 401 عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسكت في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غشيني ضرب في صدري ففدت عرقا فكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة فاقرأه على 7 أحرف فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة اليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم وأخرت الثالثة يوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله ومغفرته أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال مثله ثم أتاه الثانية فقال مثله وهكذا إلى أن قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن أمتك أن تقرأ أمتك
al-Qur'ana, inna Allah ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala sabati ahrufin fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Okey. Okey, mi'ah wa 18. 118. 118. 118 Ikut bacaan kita 118. 118. Ikut Arab 8 dan 10 dan 100. 8 dan 10 dan 100 8 dan 10 dan 100. 8 dan 10 dan 100 Okey. Bab unzilal Qur'anu, bab diturunkan Quran itu ala sab'ati ahrufin, di atas 7 huruf. Di atas 7 huruf. Okey, dia kata di atas 7 huruf. Apa dia kata sab'ati ahrufin, di atas 7 huruf. Dia kata okey, maksud 7 huruf ni, nanti kita sampai ke bawah nanti kita jumpa, kita terangkan maksud dia, penjelasan dia. Cuma kita ambil dulu masalah 7 huruf. Huruf ni kalau kita tahu huruf lah, ikut kepada kita faham huruf tu huruf. Tapi dalam ni sebenarnya maksud huruf tu bukanlah maksud huruf adib bata tu. Okey. Dia dikata kat sini ia adalah dia katakan 7 huruf tu pada pengertian, pengertian seperti janji baik, janji buruk, muhkam, mutasyabih, halal, haram, kisah dan amsal, perintah dan larangan. Dia kata apa? Maksud dia 7 huruf tu ada yang kata maksud dia seperti janji baik, janji buruk. Okey, muhkam, mutasyabih. Kemudian halal dan haram, kisah dan perumpamaan, kemudian perintah dan larangan. Dia kata ni lah dibezakan. Kemudian apa sab'ah tu apa benda kan? Apa benda? Kita tahu bahawa Quran ni sebenarnya ada itu, ada perkara-perkara berkenaan. Kalau kita kata dalam Quran ada kita kata janji baik, janji buruk, ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat muhkam, ya, muhkamat, kemudian ada halal, ada haram, ya, ada kisah dan juga perumpamaan, dan ada juga perintah larangan. Cuma lepas tu manakah 7 yang dimaksudkan? Okey. Dan berkata kumpulan lain pula, dia kata masalah ni adalah 7 tu adalah cara pelafazan kalimah-kalimah Quran daripada idgham dan izhar, sama ada tafkhim atau tarqiq, mana tebal atau nipis, imalah atau mat, mana meleweh a atau a kan. Dia kerana Arab dahulu berbeza bahasa mereka pada bentuk ini, maka Allah Taala mudahkan untuk keberkenaan. Itu ada pula yang kata 7 huruf tu adalah 7 huruf itu diisyaratkan oleh Ibn Shihab. Al-fazul huruf. Dia kata lafaz huruf. Dia kata lafaz huruf. Lafaz dan huruf. Mana kalimah lah. Kalimah ni dengan lain. Jadi cara sebutan. Jadi kata 7 tu cara bukan cara kalimah tu sendiri. Kalimah dan huruf. Sirat atau zirat kan sebagainya. Sod atau sod, sirat ataupun zirat, za ataupun sin, sirat kan. Itu huruf yang berbeza. Ada kata itu bukan sekat cara sebutan, tapi bahkan dia lebih kepada bentuk huruf yang berbeza. Okey. Okey, ada kata 7 qiraat dan 7 wajah. Ada kata berkata Abu Ubaid Qasim bin Salam, dia kata 7 bahasa Arab. Okey. Yang Yaman ke, Ma'ad ke, kan, semua sekali. Okey. Jadi semuanya dia kata jadi ikut bahasa Arab lah, ikut bahasa kabilah atau daerah. Yang sahihnya 7 huruf ni daripada Rasulullah SAW. Okey. Baik. Okay, jadi yang sebetulnya adalah cara bacaan Al-Quran lah. Okay, kepada riwayat-riwayat yang datang, cara Nabi bacakan pada Hudzail, pada kumpulan kabilah Arab yang datang. Sebab kabilah Arab yang datang jumpa Nabi,
mereka payah untuk menuturkan Al-Quran seperti mana dibaca oleh Quraisy. Dibaca oleh Quraisy. Jadi bila mana zaman memang kalau kita baca dalam hadis yang sahih datang tentang asar daripada Umar bin Khattab contohnya, dia tegur macam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu baca kepada orang-orang di Kufah bacaan Hudzail. Dia kata Umar hantar surat pada dia, Umar kata aku dengar kau baca Quran pada orang ramai dengan bacaan Hudzail. Maka kalau sekiranya datang surat ini kepada engkau, bacalah di atas bacaan Quraisy, kerana Quran tu dengan bahasa Quraisy. Memang Nabi SAW ketika baginda terima Quran, dia satu huruf. Maksudnya cara bacaan orang Quraisy. Tapi lepas daripada tu, bila baginda cuba bacakan Quran kepada kabilah-kabilah Arab yang datang kepada baginda SAW, mereka tak boleh nak follow, tak boleh ikut sebab bahasa tu Arab. Tapi bila datang dengan satu bentuk baku, macam bahasa Melayu kan baku kan. Jadi kita paksa orang tu cakap macam kita, dia tak boleh. Orang Arab tersebut payah untuk menuturkan akan tuturan berkenaan. Dan ini pada awal Islam lah. Adapun sebab Islam dah kuat, semua kena baca macam yang dibuat oleh para sahabat lah. Akhirnya mereka paksa semua orang untuk baca dengan atas bacaan Quraisy. Itu sebab itu kenapa nanti kita bincangkan macam mana bacaan Quraisy. Pasal itu yang dikatakan sebagai bacaan yang Nabi terima daripada Jibril. Lepas tu masalah penambahan bacaan tadi, sebenarnya cara bacaan tadi adalah sebenarnya untuk ikut kabilah mana Nabi baca Quran pada mereka. So para sahabat Nabi yang hadir ketika Nabi bacakan Quran kepada mereka, ini timbul tajuk percanggahan bacaan. Okey. Dia kata An Umar daripada hadis 400 kan, 400 al-Baqiyah. An Umar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala beliau berkata Sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam, aku dengar Hisham bin Hakim bin Hizam. Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat al-Furqan. Dia baca surah Furqan ala ghairi ma aqra'uha, di atas bentuk yang bukan aku baca ia. Bukan di atas bentuk yang aku baca akan ia. Wa kana Rasulullah SAW aqra'aniha, dan dahulunya Rasulullah SAW aqra'aniha, membacakan aku akannya. Membacakan aku, aqra'a membacakan, ni aku, ha-nya akan surah Al-Furqan. Nabi yang ajarkan aku. Fakitu an ajala alaihi, lalu hampir-hampir aku hampir-hampir dia kata aku an ajala alaihi, bahawa untuk terkam pada dia. Ajala alaihi dia kata kat bawah tu kan. Nombor 8. Okey, jadi kita nasra'a bi mukhasamatihi asna qiraati. Mana aku hampir-hampir untuk cepat menyergah dia dan juga berdebat berbalah dengan dia ketika dia tengah baca. Dia kawan tu tengah solat. Hisham bin Hakim bin Hizam, dia tengah solat. Dia Umar dengar dia baca kita dilintas tu, dengar bacaan Furqan, dia tak macam dia belajar. Jadi Umar hampir-hampir nak terkam dia, hampir-hampir nak suruh dia berhenti solat dan marah dia. Thumma amhaltuhu hatta sarafa thumma labituhu biridai. Dia kata kemudian aku tangguhkan dia sehingga dia selesai solat. Insarafa beralih daripada solat. Beralih itu daripada solat, selesai solat. Thumma lababtuhu biridai. Kemudian aku pun hirit, ataupun dia kata akhaztu bi majami' ridaihi fi unuki wa jarratu. Mana dia hirit kain dekat tengkuk tu, dia gumpal kan, dia tarik Hisham bin Hakim bin Hizam. Faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang membawa dia dengan dia kepada Rasulullah SAW. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Sungguhnya aku mendengar dia kata aku mendengar dia aku dengar dia ni. Dia tak tahu nak bagi nama dah. Dia panggil dia ni. Sini ini dia kata orang ni yaqra'u surat al-Furqan, baca surah Furqan ala ghairi ma aqra'taniha, di atas bentuk bukan kau bacakan ia kepadaku. Mana Nabi baca surah Furqan kepada dia. Kan? Mana engkau bacakan aku aqra'taniha, di atas bukan yang kau bacakan aku akannya. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, arsilhu, lepaskan dia. Waktu cakap tu Umar tak lepas lagi. Arsilhu, yang kita lepaskan dia. Kelas. Kelas, ada kelas.
Arsilhu, lepaskan dia. Maksudnya dia tak lepas lagi ketika Umar dia pegang tu, dia masih dia tak lepaskan. Nabi kata iqra. Nabi kata iqra, baca. Faqara'a surata al-qira'at allati sami'tuhu yaqra'u. Lalu aku mendengar, lalu dia pun membaca bacaan yang aku dengar dia membacanya. Aku dengar bacaan yang dia baca. Aku dengar ia membacanya. Aku mendengarnya dia baca. Aku mendengarnya membaca. Lalu dia membaca bacaan yang aku mendengarnya dia membaca. Aku mendengar dia membaca. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, hakadha unzilat. Macam ni lah ia turun. Thumma qala li, kemudian Nabi kata pada aku pula, pada Umar iqra, bacalah. Faqara'tu, lalu aku pun baca. Hakadha unzilat, macam itulah ia turun. Macam ia turun. Inna hadzal Qur'ana, sebenarnya Quran ini unzila ala sab'ati harufin, diturunkan di atas 7 huruf. Turunkan di atas 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Daripada yang banyak bacaan tu, baca apa yang mudah. Yang saya ulang balik, tadi punca bacaan tersebut berbeza adalah kerana Nabi SAW, macam Umar sendiri pun, dia datang jumpa Nabi selang-selang hari. Mungkin hari yang dia datang, yang dia tak datang tu, yang betul Nabi ajar kabilah lain, dan kebetulan yang hadir ketika itu adalah Hisham bin Hakim bin Hizam, maka dia baca macam mana bacaan Nabi ketika Nabi ajar ketika kaum tersebut. Dan memang 7 qiraat atau 7 cara bacaan ni, 7 bukan qiraat ni, apa cara bacaan tu adalah sebenarnya daripada Nabi SAW sendiri. Cara sebutan-sebutan tersebut. Cara sebutan huruf. Dia bukan 7 qiraat je yang tu, tapi 7 bahasa panggil, 7 bahasa Arab dalam pelafazan. Sebab tu dalam kes qiraat ni, apa yang betul dalam bahasa kadang-kadang dijadikan tajuk untuk cara bacaan tu boleh atau tidak. Sebab Nabi kata bacalah apa mudah daripadanya. Dan punca ni macam saya kata lah, saya terangkan dulu, memang kawan-kawan kita Arab ni punya macam Yaman diorang Arab asli. Yaman Arab asli. Tapi setengah-setengah daerah di Yaman, dia cara bercakap lain sikit. Cara bercakap lain sikit. Maksudnya dia mudah untuk baca macam ni. Kalau kita bagi baca satu cara lagi, dia payah nak sebut. Macam dia orang sentiasa cakap macam ha dhamir tu. Sentiasa hum. Hu. Fihi dia baca fihu juga. Dari kecil dia ajar macam tu, fihu. So jadi bila keadaan ni berlaku, dia orang sukar untuk terima Al-Quran dengan mudah pada zaman berkenaan lah. Zaman dulu. Kebetulan mereka baru nak ikut Islam, tiba-tiba kita berikan task yang susah. Jadi kat sini kita dapat belajar lah fiqh bagaimana dalam dakwah Nabi SAW suruh untuk orang yang belajar Al-Quran ni atau dengar Al-Quran ni, untuk supaya dia membaca Al-Quran tersebut berdasarkan kepada mudahkan untuk orang baru nak belajar Quran. Macam saya dengar baru ni ada kes imam ataupun qadi, tukang nikah orang. Bila yang kahwin tu orang Jerman kot tak silap. Jadi lafaz Allah tu pelat. Dia pelat lagi. Lafaz Allah tu tak jelas lafaz bunyi dia. Tapi itu yang dia mampu setakat itu. Jadi jangan kita paksa sampaikan akad nikah tu berpeluh kawan tu. Tak boleh lepas. Tak lepas. Orang tu bukan orang Melayu, bukan orang Arab. So dia nak lafazkan lafaz tersebut sangat susah. So datang kita bantai ketika tengah nak kahwin tu. Hari dia nak kahwin akad nikah. Kalau dia nak ikut pada tradisi budaya, dia lari, main kahwin lari je. Anak orang tu buat lari. Tapi tiba-tiba orang Melayu kita, Islam kita ni, yang dapat jawatan, tukang juru nikah dan sebagainya, tidak ada consideration, tak ada ilmu berkenaan yang berhadapan dengan suasana macam tu. So, orang tersebut dia boleh je lafaz, Nabi tak pernah pun tuntut daripada orang Afrika ke lafazkan syahadah tadi kena sebiji macam Nabi lafazkan. Ikut dan follow, ya. Tapi bukannya maksud dia kena betulkan makhraj baru masuk Islam. Masuk Islam bila makhraj dah betul. Itu sewel lah kan. So dia tahu dah bila kita ajak pada dia untuk bersyahadah, kita dah tahu dah untuk sebutan tu kenapa kita lafazkan. Kita terangkan dahulu apa maksud lafaz yang dilafazkan. Tapi bukan bermaksud dengan macam kita tengok dah banyak orang yang tak tahu ataupun jahil, dia pergi tekan benda-benda tak patut ditekankan. Kalau nak mengajar tajuk lain, ambil masa. Kan sebutan Allah tu sampai bunyi Allah kan. Kalau tak ada macam Allah kan. Allah. Dia baca ikut ejaan. So kita suruh sebut ikut mulut kita kan. Pun masih lagi diorang sengit. Dia kata Allah. Itu yang diorang tak boleh sebut kadang-kadang. Tapi dah sekali datang untuk imam ni, dia bagi paksa orang tu untuk sebut. Waktu dia tak sebut, dia tak lepaskan akad nikah. Ni masalah lah.
Sebab tu Nabi ketika mana Nabi SAW dibacakan Quran kepada kabilah-kabilah Arab, dia mudahkan untuk sebutan tadi. Imalah macam dengan wadduha tu kan. Memang ada kabilah Arab yang baca macam tu, yang sebutan dia tak boleh kan. Dia sentiasa kan, dia bunyi tu lebih mudah daripada mulut dia daripada banding dengan Dia tak mudah lafazkan dia mudah lafazkan wadduha dia tak boleh, wadduha dia boleh. Dia itu cara sebutan sebenarnya, bukan masa cara bertutur. Orang Arab dahulu macam tu. So, jadi Nabi SAW kan kata Allah Ta'ala turunkan Quran ni di atas Quran diturunkan di atas 7 huruf, 7 cara sebutan kabilah-kabilah Arab yang ada, yang major yang besar. Yang mengarut tak adalah macam qaf jadi ga tu, tak ada. Gul, wallahu ahad, tak ada qiraat macam tu. Bahkan tak pernah ada termasuk dalam cara bacaan, ataupun qaf jadi hamzah. Macam orang Mesir, qaf jadi hamzah. Orang Sudan, Hadramaut, qaf jadi ga. Sampai punya lah kadang-kadang makhraj geng-geng guru-guru mereka ni salah, tak berpadanan dengan Quran pun, diorang akan sibuk untuk kata qiraat tu datang macam qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul, bukannya qul, qul, tak boleh. Atau ul huwallahu ahad pun tak boleh. Pasal itu sebutan yang datang, bahkan yang sebenarnya datang lepas daripada penjajah. Dia orang popularkan penggunaan demikian. Di Mesir berjaya sangat. Sampaikan di Mesir tu, kalau kita tahu orang-orang Arab sendiri jadi kes sampai dia orang tak faham Quran sebab baca Quran ikut kepada slang ataupun cara yang mereka disebarkan oleh orientalis ketika mereka masuk Mesir. Kan Mesir pernah masuk menjajah, dijajah oleh kerajaan Eropah, Inggeris pernah, Perancis pernah. So bila diorang masuk dulu, diorang buat kerja. Antara kerja dia supaya menjauhkan umat Islam daripada Quran adalah dengan cara biar bahasa yang tak ada padan Quran tu yang tersebar. Bercakap bapa dengan anak, suami dengan isteri, sampai akhir sekali diorang tak faham Al-Quran. Diorang tak faham Quran. Ni serius Sebab tu bila orang kita, kalau anda kata jumpa kata orang Arab tak faham Quran tu, memang bersepah sebenarnya. Punca sebab kes tadi lah. Kes berkenaan dengan penggunaan bahasa pasar yang melampau. Sedangkan bila sebut bahasa Arab yang asal, yang macam contoh macam Hudzail ke, kan, kabilah-kabilah yang ada di link Mekah. Jadi bacaan mereka, cara sebutan mereka tu kadang-kadang agak berbeza daripada Quraisy. Tapi dalam masa yang sama, Quraisy cakap diorang faham. Diorang cakap Quraisy faham. Okay? Semua cakap tu faham, saling faham memahami. Saling faham memahami. Cuma problem dia adalah dia punya sebutan dalam Quran ni kita tak patut alih. Bab bercakap boleh je. Kawan cakap apa kita understand, macam orang Kelantan cakap dengan KL. Orang KL faham apa dia cakap. Kawan Terengganu cakap ke, kan? Dia cakap tu kalau kita biasa dengar, kita faham. Walaupun kita tak cakap macam Terengganu. Saya duduk dekat Perak. Duduk dengan orang Perak tapi tak tukar jadi Perak punya cakap. Kemudian duduk dengan orang Terengganu, duduk dengan orang Pahang, duduk dengan orang Kelantan. Tapi tak pernah saya tukar slang saya. Tapi saya faham dia cakap apa. Dia cakap apa saya faham. Kenapa tak tukar? Kenapa saya tak boleh tukar? Entahlah, saya payah sikit. Duduk dengan Arab pun, kalau dia kata di tanah Arab pun, saya memang kawan-kawan dengan semua kan. Tapi saya tak boleh nak ikut dia cara slang cakap. Masih lagi saya macam duduk kat Sudan pun, saya tak cakap macam orang Sudan cakap. Mana cara slang dia punya tu kan, cara sebutan dia, saya tetap gunakan bahasa kitab. Saya ingat saya pergi Mesir sekali, sembang beli makanan, beli air kan. Pasal kita kalau duduk hotel, air tu mahal. Kata pergi jalan pun juga mahal. Kita nak murah, kita pergi masuk dalam kampung dia. So kadang lorong belakang hotel kan, kita masuk sel-sel perumahan kat situ, dia ada jual jus buah-buahan. So saya beli dulu lah jus buah-buahan tu. So, bila saya datang cakap tu kan, diorang panggil kawan-kawan diorang, tu macam filem. Dia kata macam movie. Saya cakap macam movie dia. Dalam movie Arab, macam Risalah ke pelakon-pelakon tu semua boleh katakan bukan pelakon Arab yang cakap fusah. Dia cakap ikut daerah masing-masing, orang Syria, orang Mesir. Tapi bila dalam movie tersebut dia kena cakap fusah, sebab itu cara cakap Nabi zaman dahulu.
cara cakap macam dalam televisyen tu. Bahasa tu macam bahasa TV dia kata. Bahasa TV. Maksudnya dia cakap dengan, jadi diorang fascinated dengan kita datang cakap bahasa Arab tapi tak bunyi slang macam diorang dengar biasa. So akhirnya jadi kita faham kat situ tentang keadaan tu. Jadi yang pentingnya kita belajar cakap bahasa Arab ni. Kalau kita cakap bahasa biji macam yang asal, kita baca kitab pun kita faham. Kita baca kitab pun kita akan faham. Tapi kalau sekiranya kita baca ikut trend masing-masing, semua baca ikut trend masing-masing, ini baca ikut cara dia, ini baca ikut cara dia, basically itu akan membawa kepada bawa kepada lari lah, kita kata lari kepada tajuk macam saya sebutkan apa, okey, kita akan masalah sikit ketika mana kita baca Quran dia tak faham, baca hadis tak faham. So bahasa tu bukan bahasa asal lagi. So kalau kita baca seperti yang asal, maka dia akan mudah untuk kita memahaminya. Tapi kalau sekiranya kita tak baca ikut yang asal, maka itu akan masalah. Dia akan masalah sebab Quran tu ada tapi tak difahami, tak difahami. Bukan sebab kerana salah apa. Punca dia sebab orang yang membaca tadi tu dia tak biasakan dengan bahasa yang asal. Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Dia tak biasa, ada masalah. Tapi kalau kes macam kes di antara kabilah Arab, Quraisy punya bahasa, Huzail faham, Huzail punya bahasa, orang Quraisy faham. Cuma ketika mana sebut baca Quran tadi, diorang tak sepatut tukar. Macam mana Nabi baca, kena baca macam Nabi baca. Cuma diorang susah. Nak baca tu susah. Bila susah nak baca, maka Nabi minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita baca bawah ni. Okey, hadis berikutnya. Ar-Ru'miyah Wahid 401. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. Qala. Ubay bin Ka'ab, qala beliau berkata, kuntu fil masjidi, aku dahulu dalam masjid. Fadakhala rajulun yusalli. Lalu masuk seorang lelaki solat. Seorang lelaki masuk dan solat. Faqara'a. Lalu dia membaca qira'atan ankartuha alaihi. Dia baca satu bacaan yang aku tak setuju, aku tak kenal ia kat atasnya, aku tak setuju ia kat atasnya. Maksudnya dia baca macam tu. Aku tak setuju dia baca macam tu. Tapi yalah, thumma dakhala akharu faqara'a qira'atan siwa qira'ati sahibihi. Kemudian masuk seorang lagi baca juga tapi bacaan lain daripada yang tu. Pun sama aku tak setuju juga. Maksudnya dia belajar dengan Rasulullah, bahkan di guru Quran, di guru Al-Quran. Jadi dia pula bila time macam tu dia macam kan. Dia macam payah sikit nak terima. Macam mana dia katakan apa yang didengar daripada yang pertama dan yang kedua tak sama macam dia baca. Siwa qira'ati sahibi, lain daripada bacaan temannya. Falamma qadayna as-salata dakhalna jami'an ala Rasulillah SAW. Apabila kami selesai solat, kami masuk semua sekali, 3 orang kepada Rasulullah SAW. Faqultu, aku pun kata, inna hadha, dia ni qara'a qira'atan ankartuha alaihi. Dia baca satu bacaan yang aku tak setuju ia kat atasnya. Wa dakhala akharu, masuk seorang ni pula, faqara'a siwa qira'ati sahibi. Dia baca bukan lain daripada bacaan teman dia ni. Teman dia ni boleh baca, aku tak setuju. Dia baca pun aku tak setuju juga. Kan. Fa'amarahum Rasulullah SAW. Lalu telah merintahkan mereka berdua Rasulullah SAW. Faqara'a, mereka dua pun baca. Fahassana Nabiya SAW sya'nahuma. Nabi mengelokkan, mengatakan bagus akan keadaan mereka berdua. Nabi SAW mengatakan bagus keadaan mereka berdua. Nabi SAW mengatakan elok keadaan mereka berdua. Fasukita fi nafsi minat takdzib wala id kuntu fil jahiliyati. Lalu telah jatuh dalam jiwaku dan perasaanku sesuatu daripada ketidakpercayaan. Aku jadi macam hal ni kan, keraguan. Takdzib ni bukan mendustakan Nabi. Dan tidak pernah ketika aku dalam jahiliah. Maksudnya tak pernah ketika zaman jahiliah aku rasa macam tu. Bila dah Islam tiba aku terasa macam tu. Aku terasa bila Nabi cakap itu aku macam terasa, dia kata. Aku terasa macam besar ni kan, dia kata. Falamma ra'a Rasulullah SAW ma qad ghashiyani daraba fi sadri. Lalu bila melihat Rasulullah SAW apa yang telah menyelubungiku, perasaan yang menyelubungi aku, Nabi tengok muka aku, Nabi faham aku rasa apa. Daraba fi sadri, Nabi tepuk dekat dada aku. Afitu araqa, lalu aku pun menitiskan peluh. Peluh dia keluar. Sebab apa terkejut dengan Nabi tepuk dada dia kan. Dan ketika tu dia tiba-tiba macam Nabi SAW nak fahamkan dia, nak mudahkan dia faham
Ya. Lalu apa Nabi tepuk dada dia dan dia menitik peluh. Dia kata wa ka'an nama anzuru ila Allah azza wajalla faraqan. Wa ka'an nama anzuru ila Allah faraqan. Maka seolah-olah aku melihat Allah Taala faraqan. Mana apa dalam keadaan apa terang-teranganlah, terpisah. Sebab dia terbayang macam tu. Dia terbayang sedemikian. Faraqan ni maksud dia bukan kan al-faraqu lihat kepada Allah Taala dalam keadaan ketakutan. Aku lihat seolah aku memandang Allah Taala tapi aku dalam ketakutan, keadaan seronok dan ketakutan atau terkejut seolah-olah macam datang jiwa aku. Jadi kata maksud dia yang tadi dia kata macam apa okey. Okey, jadi maksud dia keheranan sampai rasa jadi Nabi tepuk dada dia dan Nabi SAW berkata dia kata Nabi SAW lihat apa yang jadi. Dia kata faqala li anzur Allah faraqan. Seolah aku lihat Allah Taala dan kerana ketakutan. Aku ada ketakutan dalam melihat Allah Taala. Maksud dia Rasulullah SAW tepuk dada dia untuk kukuhkan dia ketika lihat dia telah dilumuri dengan rasa lintasan hati yang tercela. Nabi tepuk dada dia. Jadi dia kata mengalir peluh kan. Dia kata apa? Okey. Jadi dia kata jadi Nabi tepuk dada dia dan Nabi kata faqala Nabi bersabda pada dia, ya Ubay, wahai Ubay. Dia kata dia kata ya wahai Ubay, ursila ilayya, diutuskan atau dihantar ilayya kepadaku an aqra al-Qur'ana ala harfin, ada di atas satu huruf. Telah diutus kepadaku untuk aku membaca Quran di atas satu huruf. Faradatu ilaihi, lalu aku pun balas kepada Allah Taala balik an hawwin ala ummati, bahawa mudahkanlah ke atas umatku. Faradda ilayya saniyata, kemudian dijawab kepadaku kali kedua, iqra'hu ala harfaini, bacalah ia di atas dua huruf. Faradatu ilaihi, aku pun balas balik kepada dia an hawwin ala ummati, kepada Allah Taala maka ringankanlah ke atas umatku. Faradda ilayya salisata, lalu Allah Taala pun jawab kepada aku kali ketiga, iqra'hu ala sab'ati ahrufin, bacalah ia di atas 7 huruf. Falaka bi kulli raddatin raddattaha mas'alatun tas'alaniha, maka untuk engkau bi kulli raddatin, dengan setiap balas balik yang engkau balas ia, raddattukaha mas'alatun raddattukaha. Ya, kat sini tambahan ni. Okey. Mana dia kata untuk engkau dia kata falaka, Allah Taala izinkan untuk Nabi, dia kata pasal Nabi minta dikali kan. Minta pertama kali Allah Taala bagi 2. Minta kali kedua Allah Taala bagi kan. Nabi minta kali pertama dapat 2. Betul, kali kedua Nabi minta Allah Taala bagi okey, Nabi minta 3 kali lah. Pertama Nabi minta asal diberikan 1, maka Allah Taala balas dengan apa? Dengan bagi 2. Kemudian Nabi minta lagi kali kedua kan. Nabi minta 3 kali lah kan. Nabi kata diperintahkan aku untuk baca Quran, dia kata bacalah Quran di atas 1 huruf. Okey, lalu aku pun balas Allah Taala ringankan untuk umatku. Lalu Allah Taala pun balas bacalah 2 huruf. Kemudian aku ulang balik balas Allah Taala ringankan untuk umatku. Lalu Allah Taala pun jawab. Okey, jawab salisata asaniyata. Dengan untuk umatku dapat 2, dengan untuk umatku terus dapat 7 Okey, maksud dia sini Nabi minta Allah Taala satu ingin
Okay, ikutkan sini Nabi minta 2 kali ni sebenarnya. Sekejap. Ilayya saniyata ikra'hu ala harfaini faradatu ilayhi an awin ala ummati faradda ilayya salisata. Ilayya salisata ikra'hu ala sab'ati harfin. Betul lah. Nabi minta 2 kali. Okey, Nabi minta 2 kali. Nabi minta 2 kali. 2 kali. Kali pertama Nabi minta dapat 2 huruf. Kemudian Nabi minta kali ketiga, kali kedua minta kali kedua, maka Allah Ta'ala jawab kali, okey, Nabi minta 2 kali. Mana Nabi, Allah Ta'ala perintahkan Nabi 1 kali. Kemudian Nabi jawab pada Allah Ta'ala, balas balik sekali. Maka Allah Ta'ala pun balas bagi 2 huruf. Kemudian Nabi minta sekali lagi. So Nabi minta 2 kali. 2 kali Allah Ta'ala balas dengan ketiga Allah Ta'ala balas pada Nabi. Maksud dia arah pada Nabi kali ketiga. Kali pertama 1 huruf, Nabi minta jadi dapat 2. Kemudian Nabi minta lagi dapat 7. So Nabi minta 2 kali. Minta 2 kali Jadi dia kata bila Allah Ta'ala balas kali ketiga, mana ikutkan balasan tadi dialog tu ataupun doa dan juga jawapan tu daripada Allah Ta'ala, perintah 3 kali, daripada Nabi SAW permintaan 2 kali. Okay. Jadi lepas tu Allah Ta'ala sebut kan, Nabi kata bila Allah Ta'ala kata ikra'hu ala sab'ati ahrufin, bacalah ia di atas 7 huruf, falaka bi kulli raddatin radadtukaha mas'alatun tas'aluniha. Maka dia kata untuk engkau setiap balasan ataupun jawapan yang aku balas balik, engkau dapat engkau dapat akan satu permintaan untuk engkau minta pada aku. Maksudnya setiap kali kan Nabi minta 3 kali, Nabi minta 2 kali, Allah jawab, Allah Ta'ala balas pada Nabi 3 kali. So yang kali pertama suruh baca 1 huruf, kemudian kali kedua baca 2 huruf, kali ketiga baca 7 huruf. So Allah Ta'ala punya balasan, mana Allah Ta'ala janjikan setiap yang Allah Ta'ala perintah pada Nabi tu, arah pada Nabi 1, 2, 7, untuk Nabi, untuk setiap perkara berkenaan ada satu permintaan. Allah Ta'ala bagi untuk Nabi permintaan di atas balasan Allah Ta'ala kepada baginda daripada perintah. Okey. Lalu fakultu, Nabi berkata, fakultu Allah maghfir li ummati, Allah maghfir li ummati. Nabi minta 2. Wa akhartu salisata yaumin yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim alaihissalam. Lalu aku dewatkan, aku tangguhkan doa yang ketiga. Allah Ta'ala bagi 3 doa. Sebab tadi kan dalam Quran tadi 1 huruf, 2 huruf, 7 huruf. Allah Ta'ala beri Nabi untuk 3 keadaan tadi 3 permintaan. So Nabi kata Allah Ta'ala bagi 3, jadi Nabi pun minta 2. Nabi kata fakultu Allah maghfir li ummati, Allah maghfir li ummati, Allah ampun untuk umatku, Allah ampunkan untuk umatku. Dan wa akhartu salisata, aku tangguhkan yang ketiga. Aku tak minta yang ketiga. Liyaumin yarghabu ilayya al-khalqu, pada hari untuk hari yang akan mahu atau mencari kepadaku makhluk seluruhnya, kulluhum, seluruh makhluk yarghabu ilayya al-khalqu. Fi ada riwayat datang fihi yarghabu ilayya fihi. Aku simpankan yang ketiga, doa yang ketiga untuk hari yang akan berkeinginan kepadaku, akan berhajat kepadaku, sekalian makhluk al-khalqu kulluhum, semua mereka, hatta Ibrahim alaihi salam, sampai ke Ibrahim alaihi salam pun sibuk cari aku nanti. Ini pasal ketika mahsyar ni kan, Nabi SAW simpan satu doa untuk doakan pada hari akhirat nanti. Untuk satu doa kan. Jadi 3 doa. Okey. Apa yang yang kita nak ambilkan syahid kita ada masalah 7 huruf tadi. Pada ketika pertama 1 huruf, kedua 2 huruf, ketiga 7 huruf. Okey. Wa fi riwayat dan satu riwayat lain, Nabi SAW atahu Jibril, datang pada baginda Jibril. Dia kata faqala, maka Jibril kata innallaha ya'muruka an taqra'a ummataka al-Qur'ana ala harfin. Sebenarnya Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk baca ke atas umat engkau satu huruf. Di atas satu huruf, satu bacaan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu. Aku minta
Allah Ta'ala keselamatannya dan keampunannya. Mu'afah, keselamatan, keafiatannya dan keampunannya. Kemaafannya, ya. Panjang pula ni. Okay. Ini ringkas betul ni. Ringkas kan. Sebab dia panjang. Okay. Dia kata dalam satu riwayat, bahawa Nabi SAW datang pada baginda Jibril. Ya. Lalu dia kata, Innallaha ya'muruka an taqra'a mu'ammataka al-Qur'ana ala harfin. Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk baca kepada umat engkau, Quran di atas satu huruf. Okay. Lalu Nabi pun bersabda, dia kata faqala as'alullah, Nabi kata aku minta kepada Allah Taala as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu, keselamatan Allah Taala, keampunan Allah Taala. Wa inna ummati la tutiqu dzalika, ini umatku tak mampu itu. Okey, umatku tak mampu itu. Thumma atahu saniyata faqala inna Allah ya'muruka an taqra'a ummataka al-Qur'ana ala harfain. Kemudian datang kali kedua, dia datang kepada Nabi SAW, Jibril datang kali kedua. Lalu Jibril kata sebenarnya Allah Taala perintahkan untuk engkau baca kepada umat engkau Al-Qur'ana, dia kata ala harfain, dia kata dua huruf. Betul, Nabi pun kata as'alullah ta'ala al-mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dzalika. Okay. Kemudian dia kata aku mohon kepada Allah Taala keampunan, keselamatannya, keafiatannya, juga kemaafannya, keampunannya. Sebenarnya umatku tak mampu akan itu. Ini yang datang kali ketiga. Kat sini disebutkan dua kan? Kat sini yang asal ada sampai nombor 3. Sumaja'ahu salisata, dan dia datang kali ketiga. Faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummataka al-Qur'ana ala salati ahrufin. Allah Ta'ala perintahkan umat engkau untuk perintahkan engkau untuk baca kepada umat engkau. Antaqra'a, untuk membacakan umat engkau Quran di atas 3 huruf. Di atas 3 huruf, salati ahrufin. Faqala, maka Nabi pun doa lagi. Nabi kata Allah as'alullaha al-mu'afatahu wa maghfiratahu. Aku minta Allah Ta'ala kemaafannya atau keselamatannya dan juga keampunannya. Wa inna ummati la tutiqu dzalika, si umatku tak mampu itu. Thumma ja'ahu rabi'ata, kemudian dia datang pada Nabi kali keempat. Faqala, maka Jibril kata innallaha ya'muruka an taqra'a ummataka al-Qur'ana ala sab'ati ahrufin. So, Allah Ta'ala perintahkan untuk kau baca pada umat kau Quran di atas 7 huruf. Okay, dan baru sambung yang ini. Maksudnya Nabi minta sebenarnya 3 kali. 3 kali Nabi minta kepada Allah Ta'ala. Okay, dia kata hakadha ila anqala. Maksudnya itulah berterusan sampailah Jibril alaihi salam berkata innallaha ya'muruka an taqra'a ummataka al-Qur'ana ala sab'ati ahrufin. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk baca kepada umat engkau Quran di atas 7 huruf. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Maka mana-mana huruf mereka baca di atasnya, mereka telah pun betul. Telah betul ya. Maksud dia adalah mereka tak akan lebih dari 7 lah. Dan mereka pilih dari antara 7 tersebut. Okey. Assalamualaikum. Maknanya Nabi minta 2 opinion lah. 1 3 kali, 1 2 kali, 1 3 kali. Okey. Ya. Sekejap. Macam sini kita riwayat berkenaan. Riwayat yang pertama tadi daripada Ubay kan, yang kisah yang diceritakan balik yang pertama tu daripada Umar ceritakan. Tapi dalam Umar ceritakan tu kan dia tak sebut daripada Ubay bin Ka'ab, yang riwayat tu datang. Yang kedua tadi Ubay kot jap. Ubay bin Ka'ab juga cerita dia. Soalan kuliah macam ni, cerita yang kita fahamkan dari sini adalah berapa kali sebutan semua. Macam sekarang bila ringkaskan pun, kita ringkaskan pun, tajuk dia adalah permintaan Nabi kepada Allah Ta'ala untuk ringankan umat dia. Macam tadi kan, hawin ala ummati, kan, ringankanlah untuk umatku. Yang kedua ni Nabi kata
ini perbualan Jibril dengan Nabi. Yang pertama itu adalah apa? Doa Nabi kepada Allah Taala. Yang pertama tadi, doa Nabi Allah Taala. Yang kedua ni adalah Jibril datang berikan maklumat apa apa keputusan lepas doa dia. So ala kulli hal bila Nabi SAW dia kata tajuk lafaz lah. Dia kesimpulan dia lafaz tadi berbeza, pengertian dia satu. Pengertian dia adalah satu, iaitu Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala untuk ringankan bacaan Quran bagi umat baginda, dan Allah Ta'ala ringankan akhirnya dengan 7 bacaan. 7 cara bercakap Arab. Kabilah-kabilah Arab. Yang saya sebutlah. Okay. Kemudian nak fahamkan sekarang, berkenaan dengan tajuk apa, kenapa kita baca sekarang ni, boleh katakan yang paling terkenal adalah bacaan Hafs daripada Asim. Hafs daripada Asim. Dia sebenarnya kalau ikutkan, kejap. Nak tunjuk sikit. Saya pun nak tunjukkan. Okey, dia contoh ini nak mudahkan sikit. Nak fahamkan. Stop share. Saya share lain Okey ni, tengok ni. Okey, dia maksud dia okey, ini 7 ni, ini 7 yang diriwayat pada kita Pada asalnya sebenarnya riwayat ni datang berdasarkan kepada cara sebutan kabilah tadi lah. Mana apa yang mereka dengar Nabi baca. Dan ini 7 ni mutawatir. Cuma okay, dah 7 ni dia 3 dari Kufah, okay, 1 daripada Basrah, 1 daripada Syam, 1 Mekah, 1 Madinah. Okay. Nafi' al-Laythi, kemudian apa daripada Madinah, Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir dia pengarang kitab tafsir itu, Ibnu Katsir yang atas lagi. Ibnu Katsir ni dia mati tahun 120. Ibnu Katsir yang kita belajar tafsir itu tahun 700 lebih. Dia anak murid Ibn Taymiyah. Kemudian Abu Amr Al-Mazini 155, kemudian Ibnu Amir Al-Yahsubi Syam, itu Syam kemudian Kufah. Dia bayangkan kat sini, dia ada 4 tempat lah, 4 tempat di mana bacaan Quran tu dibacakan dan dihafal seterusnya. Sebab bila Nabi SAW dah wafat dan dunia Islam ni meluas, so para sahabat Nabi SAW bila zaman mereka merintah, macam zaman Umar kan, dia perintah dia hantarkan sahabat-sahabat berasingan pada negeri yang berlainan untuk mengajarkan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang berlainan, negeri yang berasingan untuk ajar Quran. Jadi dalam keadaan ni tadi, bila para sahabat tu macam di Madinah, yang ada di situ banyaklah macam Zaid bin Sabit dan sebagainya ada kat situ. Kemudian Ubay bin Ka'ab dihantar, Abu Darda dihantar ke Syam. Lepas tu kan macam ke belah Kufah atau Basrah ni, Iraq ni ada dihantar sahabat-sahabat yang lain. Contoh macam macam Mughirah bin Syu'bah dihantar juga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. So penghantaran para sahabat pada tempat berbeza ni, dia sebenarnya ini yang kita panggil perbezaan punca timbulnya qiraat ni bersepah-sepah. Dan setiap orang kawasan sana, sahabat Nabi mungkin biasa dengar macam Nabi dah sebutkan, tapi orang yang berada lepas zaman para sahabat, mereka duk sangka bahawa sahabat yang datang ajarkan di Quran tu itu satu je bacaan Nabi. Itu saja bacaan. Dan berlaku pada ketika mana zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu dan tahun 30-an 30 lebih lepas hijrah, ketika pendudukan Armenia dan Azerbaijan, ketika tu bila Islam sampai tentera Islam berkumpul, Huzaifah bin Yaman dapat lihat orang ramai ketika itu macam bertelagah nak tengok siapa lebih betul bacaan. Sebab diorang datang daripada Syam, yang datang dari Yaman, yang datang dari sekian. So diorang dapat guru berbeza di kalangan para sahabat. Dan para sahabat pula dengar Quran dari Nabi SAW ikut kepada bila diorang jumpa. So bila jumpa hari tersebut, kebetulan yang baca untuk siapa-siapa, so diorang duk hafal itulah. Mungkin yang baca ketika hari tersebut untuk kabilah sekian, hari lain yang baca untuk kabilah lain yang datang. So bila Nabi bacakan Quran tu, orang yang datang hadir tadi dia pergi hafal ikut apa yang itu. Sedangkan Nabi terima Quran dengan bahasa Quraisy. Ni kena faham So bila Nabi SAW terima dengan Quraisy kan. Jadi kat sini timbul tajuk pada zaman Umar sendiri, macam saya sebutkan tadi, Ibn Mas'ud telah disuruh supaya tukarkan bacaan dia daripada bacaan Huzail
Memang Nabi pernah baca, tapi tukar suruh bahasa Quraisy. Osman bin Affan yang kes dia satukan tulisan Lisan Osmani ni, sebab kes itulah punca sebab kerana apa? Kerana nak elakkan orang bercanggahan dalam baca Quran. Ikut bacaan masing, bahkan Umar macam seolah-olah macam apa tahu? Osman dia kata padam semua bacaan kecuali bacaan Quraisy. Kecuali bacaan Quraisy. Okey. Yang kita ambil kan? Okey. Yang kita ni ada kita Warash lah, Qalun kan. Semua ni kan nama-nama kumpul lah. Kita anak murid yang belajar daripada para riwayat Quran ni. Tapi kita punya sebenarnya daripada sini. Asim bin Abi Najud kan. Kemudian dia kata Hafs Al-Bazzaz ni. Hafs ni daripada Asim. Okey, Asim ni dia kata dia ambil bacaan daripada Abu Abdurrahman As-Salmi. Abu Abdurrahman As-Salmi kata dia ambil bacaan daripada Ali ataupun daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit daripada Rasulullah SAW. So bacaan Zaid bin Thabit tu yang dimenangkan. Sebab tu kita dapat lihat sekarang ni seluruh dunia hampir keseluruhannya baca dengan bacaan Hafs daripada Asim. Kecuali tempat tertentu dekat Maghribi atau Morocco yang mereka ambil daripada bacaan ni lah, bacaan Warash ni ambil daripada Nafi'. Bacaan dia. Jadi yang kita sekarang yang lain ni, qiraat yang lain ni kadang-kadang lebih pada untuk time belajar aja kita jumpa. Tapi pada keadaan yang biasa kita tak jumpa. Sebab tak terkenal dah. Tak terkenal dah. Yang majoriti sekarang ambil daripada sini sebab alasan dia kata ini bacaan Quraisy. Ini bacaan Quraisy. Yang kita baca sekarang ni dimenangkan ke atas yang lain sebab sebab Asim bin Asim ni dia ambil daripada Abu Muhammad As-Salbi, Abu Salbi ambil daripada Ali ataupun daripada Zaid bin Thabit. Daripada Rasulullah SAW. So jadi bacaan tu yang dikatakan sebab Zaid bin Thabit ni adalah perawi yang paling kuat di antara perawi riwayat Quran. Sampaikan Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar dan Umar pilih dia untuk kumpulkan Quran. So dia anggap bacaan dia yang paling tepat, paling kuat. Seperti bacaan Nabi bacakan. So kena jaga. Jadi sebab tu yang bahkan bila disuruh tulis Al-Quran pun memang Osman bin Affan pesan ketika dalam Lisan Osmani tulis kalau mereka bercanggahan tentang kalimah apa-apa, dia kena tulis di atas bahasa Quraisy. Di atas bahasa Quraisy. Jadi yang dikatakan tentang bacaan tu cara Quraisy baca. Cara Quraisy baca itulah dikatakan sebagai bacaan Nabi SAW. Okey, faham Ustaz nak tanya, bacaan Al-Imran dan Al-Baqarah seperti dua naungan awan tu baca malam ke baca siang lebih afdal? Dia tak ada datang yang malam atau siang. Jadi kalau yang datang pada yang malam tu adalah akhir ayat Al-Baqarah ataupun surah Al-Baqarah, Al-Imran tu, mana orang yang bersama-sama surah tersebut setiap waktu itulah orang yang akan mendapat naungan hari kiamat nanti. Mana dua surah tu akan datang berhujah untuk mereka pada hari kiamat. Itu maksud dia. Maksud tentang dua surah tersebut menjadi naungan untuk mereka pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Itu maksud yang betul. Maksud yang lebih tepat. Maksud yang lebih tepat adalah dua surah tersebut menjadi naungan mereka hari kiamat nanti. Maksud dia jadi hujah, jadi lawyer mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Okay. Al-Baqarah malam, Al-Imran. Tak ada. Al-Baqarah bukan Al-Baqarah malam. Bahkan siang boleh, malam boleh. Yang pentingnya masalah bacaan tu diulang-ulang lah. Diulang-ulang bacaan tersebut. Mana kalau kita nak pilih kan, kalau ikut pada tertib macam yang kita baca Al-Quran, betul Al-Baqarah, betul dua surah Al-Imran dan Al-Baqarah, dan Al-Baqarah saja. So kalau kita ikut tertib kita, kalau kita pilih salah satu lah, kalau kita tak larat semua. Yang patutnya Quran seluruhnya, tapi tak mampu semua. Dan Al-Baqarah lah tumpukan Al-Baqarah lah. Kalau kita kata kuat sikit, tambah Al-Imran. Kalau kuat lagi, tambah Al-Quran seluruhnya. Okey, kalau masalah naungan sebab dihafal ke kerap dibaca, kerap dibaca. So itu lebih tepat. Kalau orang tu hafal saja tak baca, tak guna juga. Kerap dibaca. Hafal saja tak. Zaman Nabi SAW bila orang tu kerap baca, dia hafal. Zaman Nabi SAW bila orang tu kerap baca, dia akan hafal. Surah tersebut. Bila bahasa zaman Nabi dahulu dipanggil qari Quran, itu adalah orang yang hafal Quran, bukannya orang yang baca Quran. Orang yang hafal Al-Quran, itu yang tepatnya. Yang sebetulnya macam tu. Bukannya
qari Al-Quran sahaja. Qari tu kan baca saja, dia hafal sekali. Sebab kerapnya baca sampai dia menghafal. Kerap baca sampai dia menghafal. Itu yang betul, yang sepatutnya difahami oleh kita semua. Dan dengan baca tadi, semua orang boleh. Kalau ikut hafalan, mungkin kekuatan ingatan kita tak kuat. Ada orang yang mempunyai kekuatan ingatan yang bagus. Ada orang kekuatan ingatan dia tak kuat, lemah. Saya tajuk dia adalah, kalau orang yang lemah tadi, macam mana dia dapat? Dia dapat macam mana? So dia dapat dengan cara baca. Sebab tu Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nabi tak kata ihfazul Quran. Nabi tak hafallah Al-Quran. Nabi kata bacalah Al-Quran. So siapa-siapa yang baca dia akan dapatlah kelebihan tersebut. Kerap dibaca sebenarnya, bukan dia hafal. Kalau orang tu hafal tak baca tak guna. Hafal tak baca tak guna ada soalan lain? Ada soalan lain? Ustaz, yang sahabat yang dalam taman tu dia baca malam yang dia takut kuda tu nak pijak anak dia tu, bukan dia baca Al-Baqarah malam ke Ustaz? Dia pilih, kebetulan dia pilih, dan hadis tersebut bukan arahan untuk baca malam. Dia nak baca dalam kebun dia, bukan Nabi sarankan untuk baca malam dengan kebun. Kalau tak nanti kita timbul tajuk malam dan dalam kebun. Kena di kebun pula kita. Kalau kita nak follow, sebab dia tu dia buat sendiri. Yang penting surah tadi menyebabkan turunnya para malaikat. Itu maksud yang kita belajar daripada hadis tersebut. Hadis yang tentang Ibnu Khudair. Ibnu Khudair yang baca surah tersebut tengah malam dalam kebun, bawa anak pula. Jadi kita kata kisah tu dia buat macam tu. Daripada surah banyak dia pilih Al-Baqarah. Dia baca Al-Baqarah dalam solat dia. Itu tajuk dia, bukan ni. Bukan demikian. Maknanya Ustaz, bila kita baca Al-Baqarah, especially kalau penuh tu, malaikat turun lah? Ya, insya-Allah malaikat turun. Alhamdulillah. Sebab tu yang para ulama nyatakan, bagaimana kenapa bila kita baca Al-Baqarah syaitan lari. So malaikat turun. Dia tak boleh kalau malaikat ada, syaitan lepak-lepak sebelah. Katakan dia kata macam, bang apa khabar? Lama tak nampak. Oh setan ke? Setan. Mana ada macam tu? Takkan dia boleh duduk sekali dengan tempat malaikat turun. Tapi lah dalam masa yang sama, rumah yang dibacakan Al-Baqarah, macam kita bincangkan itu, perlu dijaga juga ke suasana dia. Jangan buka gambar-gambar bukan-bukan kat televisyen dan sebagainya. Lagu-lagu K-pop dan sebagainya. Takkan malaikat tunggu K-pop pada situ. K-pop gitu-gitu, betul-betul malaikat tunggu. Mana ada? Kadang-kadang orang kita ni dia macam jadikan Quran ni macam reset. Dia reset, dia sembuh. Lepas tu nanti tak datang dah. Tak dia buat macam tu. Quran ni bukan macam tu cara dia. Bila turun bila dibaca turun ketenangan. Namun begitu kita kata bila turun ketenangan. Jadi bukan bermaksud kita boleh sesuka hati buat apa kita nak. Itu salah. Tak betul. Faham Tak kena macam tu. Itu bukan cara betul dia. Okay, baik. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada Tak ada Ustaz. Tak ada, okey, tak ada. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.